Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Enes Juratan Seribu dalam Buletin UKAS edisi 8 malam 15 Mac 2020. Edisi 8 malam dimulakan dengan kemaskini perkembangan COVID-19. Kem Belia Kemuyang, Sibu akan dijadikan pusat kuarantin untuk pesakit COVID-19 bahagian Sibu berikutan 20 kes jangkitan yang dilaporkan di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri, Dato' Amar Douglas Ugah Embas ketika melawat kem Belia Kemuyang, Sibu pada Ahad berkata 10 buah bilik yang berasingan akan digunakan untuk penempatan pesakit buat sementara waktu. Who to be quarantined will be decided by the medical department. We are very choosy with the place. We have a very good open room just now, but the idea is to isolate all the patient. They're not supposed to mix because that will lead to some more complicated issues. Beliau yang juga merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menambah, jawatan kuasanya akan menubuhkan sebuah kumpulan tugas khas untuk menjejaki lebih 400 pelawat yang terbang ke Sarawak melalui 4 lapangan terbang utama dari Kuala Lumpur bermula 2 hingga 5 Mac 2020. Dalam pada itu, beliau juga menyuruh orang ramai untuk mempertingkatkan tahap kebersihan diri yang tinggi bagi mengekang penularan wabak ini. Dalam majlis sama, Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Ago Dagang menyarankan untuk menunda atau membatalkan semua penganjuran bagi program dan aktiviti rasmi di tempat awam yang melibatkan orang ramai. Katanya, setiap penganjuran telah dikurangkan daripada 250 orang kepada 50 orang. Today, the previously the guideline for gatherings put at 250. Today, I just received a call from the ministers. Please advise people up there in Sarawak and Sabah. It is 50 now. If your gathering is more than 50, try to avoid it. So that's the latest guideline from the Ministry of Health. Dalam pada itu, Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kueh Hian turut menyatakan bahawa pesakit yang melibatkan ahli Parlimen Sarike adalah bukan daripada kluster yang menghadiri acara keagamaan di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur. The case in Kuching yesterday surely did not attend Sri Petaling. That's why the cluster is still unknown. We're still trying to trace where do they get it from, right? So this virus looks like at least we have different cluster now. Cluster means the source where you get infected from, right? And so this is very important. So we ask the public, don't spread rumors, don't fear of it. Go to our website, Facebook, Sarawak Disaster Information, and Facebook for the latest update, as well as if anything, contact our crisis hotline. I mean, later on they'll give to you. I don't have it on my head, so don't just simply say anything. Oleh yang demikian, beliau menyuruh orang ramai untuk tidak menyebarkan berita palsu dan untuk mengetahui perkembangan lanjut mengenai COVID-19 adalah disarankan untuk sentiasa merujuk kepada laman Facebook rasmi Sarawak Disaster Information. Berita seterusnya, Pesta Belun Borneo 2020 yang dijadualkan berlangsung pada 11 hingga 12 April ini ditangguhkan susulan penularan wabak COVID-19. Next Vision dalam satu kenyataan hari ini berkata, keputusan tersebut dibuat berikutan penularan wabak COVID-19 yang sukar diramal sehingga banyak program terpaksa ditunda dan dibatal. Tambahnya, tarikh baru acara tersebut akan diberitahu kelak sehingga situasi bertambah baik dan menerima arahan dari Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Beralih kepada perkembangan lain dalam negeri. Rakyat perlu memiliki pengetahuan asas definisi pilihan raya dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Dato' Amar Muhammad Safia Awang Nasar berkata, pengetahuan tersebut penting bagi seseorang warga negara sebelum memilih pemimpin mereka. Beliau berkata demikian semasa program Sarawak Kita Empu, Sarawak Teluk Bay di Stadium Perpaduan Dalat pada Sabtu. Tambahnya,
proses pilihan raya bermula dengan penamaan calon yang terdiri daripada parti politik pemerintah dan pembangkang. Ujarnya, rakyat perlu tahu siapa calon, parti, polisi dan juga dasar parti yang bertanding. Beliau menegaskan seluruh rakyat negeri ini perlu berjuang untuk Sarawak terutamanya dalam soal pemilihan parti pemerintahan. Pengambilan tanah rakyat tidak dapat dielakkan untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan dan keselesaan rakyat sendiri. Ujar Ahli Dewan Undangan Negeri Datuk Ding Kuang Hing, rakyat perlu memahami keadaan itu yang memerlukan kerjasama semua agar pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan baik. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian cek pampasan bagi projek cadangan pembinaan The Sarawak Second Trunk Road, Pakej C1, menaik taraf jalan ke Lupu, Jalan Tanjung Genting dari Bintangor, Pan Borneo ke Simpang Jalan Tulai Serike pada Ahad. Tambah beliau, siapnya projek tersebut akan meningkatkan lagi keselesaan pengguna jalan raya ke Sibu. Ding berterima kasih kepada penerima pampasan tersebut kerana memahami keperluan kerajaan negeri mengambil balik tanah mereka demi masa depan bersama. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, orang ramai diminta berjaga-jaga dan berwaspada bagi menangani wabak COVID-19. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diikuti adalah seperti berikut. Sekian Buletin UKAS edisi 8 malam bersama saya, Enes Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.